Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Muhammad bin Zaharuddin. Nombor matrik saya adalah S70501 dan saya akan membuat pembentangan individu. Tajuk pembentangan yang telah saya pilih adalah berkaitan dengan udang kara ataupun lobster air tawar. Okey, yang pertama pengenalan. Pengenalan untuk slide saya adalah udang kara ataupun nama saintifiknya Cerat quadricarinatus ialah udang kara air tawar ataupun lobster air tawar yang merupakan daripada spesies yang baru yang dibawa masuk daripada Australia. Udang ini memiliki kandungan protein tinggi dan sama seperti udang-udang telah banyak dikomersialkan dan diternak secara komersial di Malaysia. And then selain tu, udang cerat quadricarinatus ni dia merupakan salah satu spesies invasif. Maksudnya kita tak boleh lepaskan sebarangan dekat negara kita, dan dia akan menjadi pemangsa dan akan mengganggu ekosistem di negara kita. Dan sistem yang digunakan untuk menternak udang ni, dia memerlukan sistem yang lebih terperinci dan lebih detail berbanding dengan sistem udang yang lain. Seterusnya kita masuk sedikit kepada dia punya bio dia lah. First kali nama saintifiknya adalah Cerat quadricarinatus, and then nama panggilan dia udang kara air tawar, dan dia berasal daripada negara Australia macam saya sebut tadi. Dan seterusnya ekosistem dia menggunakan air tawar. Warna kebiasaan dia adalah coklat dan biru, hijau dan oranye. Seterusnya kita boleh bezakan jantan dengan betina dia dengan cara first kali tengok dia punya penyepit, and then dekat penyepit dia tu ada warna merah atau warna oranye. Seterusnya dia punya yang betina, dia mempunyai sepit yang lebih kecil. Dia tak ada sepit besar lah, sama ada kiri atau kanan dia kan. And then dia punya saiz udang dia tu boleh nampak perbezaan. Kalau udang jantan dia lebih besar daripada udang betina walaupun dia punya usia sama. And then diet pemakanan dia, udang kara air tawar ni dia adalah omnivore. Dia makan haiwan-haiwan kecil, hidupan kecil, serta dia makan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya untuk sistem ternakan. Sistem ternakan ni, udang kara dia boleh diternak di dalam tangki. Yang pertama tangki, yang kedua kolam tanah ke kolam simen ke pun boleh. And then sistem yang paling baik adalah sistem ras untuk udang kara. Masuk ras ni dia boleh recirculate air dia balik dan bersihkan air dengan automatik. And lastly dia boleh menggunakan akuarium. Alright. And then harga per kilo untuk udang yang telah besar untuk saiz makan adalah RM45 hingga RM70 sekilo. Manakala untuk benih, anggaran saiz 2 inci ke 4 inci, harga dia adalah RM2 ke RM4. Maksudnya 1 inci tu dia boleh jadi RM1 ataupun RM1.50 lingkungan yang tu. Saiz pasaran saiz pasaran dia untuk benih 2 hingga 3 inci kebiasaan yang diambil. Manakala untuk saiz produk makanan dia ambil dalam lingkungan 5 ke 8 inci. Okey, seterusnya kebaikan kalau kita ternak udang kara ni adalah yang pertama sekali dia mudah dijaga. Maksud mudah dijaga ni dia tak perlu tukar air selalu. And then cara temperature dia pun kita boleh set sebab kita boleh ternak dekat indoor. Dan dia makanan dia pun tak perlu dititik beratkan sebab dia boleh gunakan pellet saja. Dan yang kedua adalah cepat besar. Cepat besar maksudnya kalau kita bagi makan dengan kadar yang betul,
kadar yang betul dan timing dia kita sentiasa jaga, dia memang sangat mudah besar. Seterusnya dia mudah membiak. Mudah membiak ni dia maksudnya dia tak ada musim untuk dia mengawan untuk menghasilkan telur ataupun dia sentiasa ready, maksudnya kat situ. Yang keempat adalah berprotein tinggi. Seperti yang kita tahu, kalau jenis udang memang protein dia memang tinggi, and dia boleh dijadikan sumber baru untuk menggantikan ikan yang kita makan sebagai harian. And then yang terakhir adalah udang ni dia mempunyai permintaan yang tinggi. Permintaan tinggi ni kita boleh lihat daripada segi kedai-kedai makan. Kita boleh nampak dia dekat produk-produk baru yang dihasilkan. Okay, seterusnya adalah keburukan. Keburukan untuk udang ni, yang pertama sekali, jika kita tak menjaga kualiti air, udang ni mudah dijangkiti penyakit. Kalau ikutkan udang ni tahan lasak, tapi kalau air yang kita gunakan untuk ternak dia tu tak dijaga, tak dirawat, dia mudah sakit. Yang kedua, keburukan dia adalah agresif. Maksudnya dia kalau letak dekat dalam satu kolam, kita tak boleh letak banyak-banyak sebab nanti dia akan bergaduh dan boleh buat dia punya sepit tercabut ke, dia punya badan luka ke, dia bergaduh. Dan yang tu pertama disebabkan kawasan, yang kedua adalah disebabkan pemilihan induk pasangan. Pemilihan pasangan kalau kalau dia dah capai tahap matang, dia akan mudah mengawan. So bila dah letak banyak-banyak sekali, dia akan mudah bergaduh disebabkan dia agresif untuk cari pasangan. Dan yang terakhir adalah udang ni dia daripada kumpulan invasif. Maksudnya kita tak boleh lepaskan sebarangan. Dan udang ni kalau dilepaskan di kawasan perairan kita, dia akan membuatkan perairan ekosistem kita semua tu akan rosak. And then seterusnya daripada segi pemasaran. Okey, pemasaran kita bagi detail pemasaran. Pemasaran adalah satu langkah penting di dalam sebuah syarikat bagi mendatangkan keuntungan. Pemasaran boleh dilakukan melalui dua kaedah. Yang pertama secara offline ataupun secara online. Yang online ni kita boleh menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram dan yang paling baru TikTok, ataupun yang paling lama sekali Facebook lah yang biasa digunakan. Dan yang kedua adalah offline. Offline adalah pemasaran yang digunakan secara bersemuka dengan customer. Maksudnya kita boleh buka gerai-gerai, kita boleh edarkan flyers, yang tu pemasaran. Okay, yang seterusnya adalah jualan. Target jualan untuk udang kara air tawar ni adalah kedai makan yang pertama, yang kedua hotel, yang ketiga individu yang mempunyai hobi yang menternak haiwan-haiwan eksotik yang cantik, yang unik-unik. And then last sekali, udang ni dia boleh dibuat sebagai produk akhir. Okay, kesimpulannya penghasilan spesies baru untuk menjamin tahap kita punya ekonomi agar semakin meningkat amat digalakkan. Satu lagi, penghasilan produk baru yang boleh membantu meningkatkan keperluan nutrisi sebagai sumber makanan juga diperlukan di negara ini. Dan yang terakhir sekali, udang kara air tawar adalah salah satu idea yang diperbaharui dan disampaikan di dalam industri aquaculture. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.